Jadi kumpulan kami ini terdiri daripada 3 orang panel, iaitu panel yang pertama diri saya sendiri, Muhammad Amir Hafiz bin Mazuki, dan panel yang kedua ialah Hamad Nidai bin Muhammad Jali, dan panel yang ketiga ialah Muhammad Amirul Quzaim bin Muhammad Yazid. Jadi tajuk artikel kita pada hari ini adalah cabaran terkini bahasa Melayu moden. Jadi sebelum kita menganalisis lebih lanjut lagi mengenai keutahan wacana, kita perlu mengetahui dahulu apa itu wacana. Jadi apa itu wacana? Wacana adalah satu teks atau bahan yang bermakna bagi pembaca. Dalam bahasa mudah untuk difahami, wacana boleh diertikan sebagai satu unit bahasa yang melebihi had ayat yang terdiri daripada ayat sejumlah ceraian, bab buku, cerita, dialog, siri, buku dan sebagainya yang menunjukkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berturutan. Menurut Asmah Omar 2009, wacana adalah keseluruhan pelahiran bahasa oleh penutur atau penulis, iaitu sistem bahasa dan unsur-unsur luar daripada sistem bahasa yang menyumbang menjadikan pertuturan atau tulisan berkenaan sebagai sesuatu yang bermakna dalam komunikasi. Wacana terdiri daripada unit bahasa yang melebihi batas ayat yang memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berturutan seperti ayat, sejumlah ayat, ceraian, perenggan, bab, buku, novel, cerpen, cerita, dialog, siri buku cerita dan sebagainya. Jadi saya akan menerangkan keutuhan semantik dari segi etimologi, bahasa dan umum. Jadi dari segi etimologi, semantik disebut sebagai sema dalam bahasa Yunani yang membawa maksud tanda atau lambang. Seterusnya ialah dari segi bahasa, semantik merujuk kepada ilmu yang mengkaji perkaitan antara lambang atau perkataan atau ayat dengan maknanya. Secara umum, semantik merupakan kajian berkenaan dengan makna sesuatu perkataan, frasa dan ayat dalam sesuatu bahasa. Ketuhan yang digunakan dalam boleh difahami lisan dengan dua jenis, iaitu hubungan semantik antara bahagian wacana dan kesatuan latar belakang semantik. Saya mulakan dengan hubungan semantik antara bahagian wacana. Jadi yang pertama ialah hubungan sebab dan akibat. Sebagai contoh ayat, tanaman itu layu kerana tidak disiram selama seminggu. Tidak disiram selama seminggu adalah penyebab, tanaman layu adalah akibat. Jadi berdasarkan artikel yang telah saya cari, saya menemui ayat yang berkaitan dengan hubungan sebab dan akibat, iaitu jika semua pengguna bahasa Melayu faham, berilmu pengetahuan dan mempunyai kesedaran yang tinggi, semua perkara ini boleh diatasi dengan mudah. Yang kedua ialah hubungan sebab dan hasil. Contohnya, dia mengikuti semua saran dari pelatihnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan. Mengikuti semua saran dari pelatih itu adalah sebab dan berhasil memenangkan pertandingan adalah hasil. Jadi, menurut artikel tersebut terdapat ayat yang berkaitan dengan hubungan sebab dan hasil, iaitu oleh yang demikian cabaran terkini yang dihadapi oleh bangsa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa moden akan lebih berdaya saing dalam pembentukan kata, istilah, perbendaharaan kata baharu dan mengemaskinikan ejaan yang sesuai dengan perubahan semasa yang semakin maju dan pantas. Yang ketiga ialah hubungan sebab dan tujuan. Contohnya, kami mengumpulkan dana, itu ialah sebab supaya dapat membantu korban bencana alam, itu ialah tujuan. Contoh ayat daripada artikel,
Oleh itu, langkah untuk mengatasi pencemaran bahasa terutamanya penggunaan bahasa Melayu yang salah serta leluasanya gejala bahasa roja. Yang keempat pula ialah hubungan syarat dan hasil. Contohnya, bila hujan berhenti, itu ialah syarat kita akan melanjutkan perjalanan. Itu ialah hasil. Jadi menurut artikel ini, terdapat ayat sikap dan kesedaran yang tinggi ini akan menjadikan bahasa Melayu dapat bersaing dengan bahasa lain yang maju di dunia, terutamanya bahasa Inggeris. Yang kelima ialah hubungan latar dan kesimpulan. Contohnya, harga bahan bakar terus naik dalam beberapa bulan terakhir. Itu ialah latar. Maka biaya transportasi menjadi lebih mahal. Itu ialah kesimpulan. Jadi berdasarkan artikel, latar ialah proses perancangan bahasa perlu terus dilakukan agar bahasa Melayu berupaya memikul tugas ini. Kesimpulannya, sebagai bahasa ilmu dan bahasa moden, bahasa Melayu juga janganlah terpinggir di media baharu dan di media sosial. Yang keenam ialah hubungan perbandingan. Contohnya, dia handsome, abangnya lebih handsome. Jadi berlaku perbandingan antara dia dan abangnya. Jadi berdasarkan artikel, fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa moden yang digunakan sebagai bahasa komunikasi kini sebenarnya menyambung tradisi bahasa Melayu kuno dan klasik yang menjadi lingua franca pada zaman dahulu. Jadi pada ayat ini berlaku perbandingan antara bahasa Melayu moden dan bahasa Melayu klasik serta kuno. Yang ketujuh ialah hubungan memperkuat isi. Contohnya, membaca buku dapat meningkatkan pengetahuan. Misalnya, orang yang rajin membaca biasanya lebih pintar. Pentingnya membaca buku diperkuat dengan contoh orang pintar. Jadi berdasarkan artikel ini, usaha perlu terus dilakukan oleh DBP, yakni Dewan Bahasa Pustaka, untuk menyemak dan mengemaskini kandungan kamus dari semasa ke semasa. Ayat ini memperkuatkan isi bahawa perancangan bahasa perlu dilakukan dengan berterusan untuk memastikan bahasa Melayu dapat berkembang mengikut perubahan semasa. Dan yang ke-8 iaitu yang terakhir ialah hubungan aditif. Maksud hubungan aditif ialah ayat yang mengikutinya itu memberikan maklumat tambahan tentang perkara yang dinyatakan dalam ayat sebelumnya. Ayat tersebut adalah sebagai tambahan sahaja. Contohnya, tahun ini dia menerima anugerah kecemerlangan. Anugerah itu yang pertama dalam sejarah kerjayanya. Ayat kedua hanya memberikan maklumat tambahan tentang anugerah itu. Jadi berdasarkan petikan, di samping itu bahasa Melayu sebagai bahasa moden juga perlu dimajukan dan diperkemas untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa moden dan saintifik yang perlu diterima terus oleh orang ramai. Menambah maklumat bahawa bahasa Melayu perlu dikembangkan ke arah bahasa saintifik. Itu ialah tambahan sahaja. Seterusnya kita bergerak kepada keutuhan semantik jenis kedua, iaitu hubungan semantik dari segi konteks atau latar wacana. Jadi yang pertama ialah kesatuan topik. Contohnya, saya boleh mengira dengan baik. Ini betul-betul di luar dugaan. Yang menyatakan ayat ini bahawa seorang murid yang dulunya tidak pandai mengira sekarang sudah pandai mengira.
Contoh ayat daripada artikel ialah bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi bagi menyatukan rakyat berbilang kaum melalui penggunaan bahasa yang sama. Yang kedua ialah hubungan sosial antara pembicara dengan pendengar. Contohnya, pembicara A, kita bagi nama Siti. Siti bertanya kepada Aminah, "Kamu sudah bersedia?" Dan Aminah menjawab, "Belum, saya tertinggal barang." Kedua-dua penutur memahami apa yang dimaksudkan, walaupun orang lain mungkin tidak memahaminya kerana mereka tidak berada di dalam situasi mereka berdua. Jadi ini tidak memungkinkan untuk orang lain memahami apa yang dibincangkan oleh mereka. Baiklah, seterusnya saya akan terangkan tentang keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal melibatkan pertautan antara perkataan atau frasa secara semantik atau makna dalam sesebuah wacana serta melibatkan unsur pengulangan perkataan. Keutuhan leksikal juga merujuk kepada hubungan antara bahagian wacana, iaitu antara perkataan atau leksikal dalam wacana tersebut. Terdapat 6 jenis hubungan yang membentuk leksikal. Pertama, pembuka dan penutup. Seterusnya antonim, hiponim, kolokasi, persamaan leksikal atau dipanggil sinonim, dan akhir sekali ialah pengulangan. Jadi selepas saya membuat analisis dan juga meneliti artikel ini, terdapat 5 keutuhan leksikal, iaitu pembuka dan penutup, antonim, kolokasi, sinonim dan juga pengulangan. Jadi saya akan terangkan untuk pembuka dan penutup. Artikel ini dibuka dengan menyatakan cabaran yang dihadapi oleh bahasa Melayu moden dalam konteks kemajuan teknologi digital dan pandemik COVID-19. Ini memberikan latar belakang yang jelas tentang isu yang akan dibincangkan dalam artikel ini. Untuk penutup pula, artikel diakhiri dengan penegasan mengenai pentingnya bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan moden, serta menyeru semua pihak untuk menggunakan bahasa Melayu yang berkualiti. Ini menguatkan mesej utama dan memberikan kesimpulan yang kukuh. Seterusnya, aspek kejelasan dalam penulisan adalah amat penting untuk menghasilkan sesebuah karya yang berkualiti, terutama dalam penulisan ilmiah dari aspek penyusunan, pengolahan, fakta dan gaya penulisan itu dipersembahkan. Sebagai penulis perlu tahu tentang keperluan dan elemen-elemen yang menjadi kriteria dalam penghasilan sesebuah penulisan yang diharapkan dan golongan sasaran pembaca. Aspek penyusunan idea dan penggunaan laras bahasa merupakan satu proses dalam mengemukakan idea secara sistematik seperti struktur perenggan dan penyusunan isi kandungan mengikut gaya kreativiti penulis. Selain itu, artikel ini juga mempunyai antonim. Jadi antonim adalah perkataan yang berbeza bentuk ejaan serta membawa maksud yang berlawanan. Jadi di dalam potongan artikel ini, perkataan betul dan juga perkataan salah merangkumi antonim. Jadi antonim adalah perkataan yang berlawanan maksudnya. Baiklah, di samping itu, di dalam artikel ini terdapat keutuhan leksikal kolokasi. Kolokasi merujuk kepada hubungan kedudukan antara satu perkataan dengan yang lain dalam satu susunan. Berdasarkan potongan artikel yang diberi, perkataan bahasa rasmi, bahasa pentadbiran, bahasa perhubungan umum, bahasa perpaduan, bahasa pengantar serta bahasa ilmiah adalah perkataan yang berkolokasi kerana perkataan ini adalah berkait dengan perkara yang sama, iaitu berkait dengan bahasa Melayu. Semua perkataan mempunyai hubungan kewujudan antara satu perkataan dengan yang lain dalam satu konteks. Akhir sekali, persamaan leksikal. Jadi potongan artikel ini menunjukkan perkataan penggunaan dan pengguna adalah dari perkataan yang sama, iaitu guna, tetapi digunakan dalam bentuk yang berlainan.
perkataan penggunaan dan pengguna merujuk kepada persamaan leksikal kerana masih merujuk kepada maksud yang sama walaupun menunjukkan bentuk ejaan dan bunyi yang berbeza. Persamaan leksikal ini dapat dilihat berdasarkan perkataan dasar yang sama dan imbuhan yang berbeza tetapi masih menunjukkan persamaan maksud. Baiklah, kita akan pergi kepada bahagian yang seterusnya, iaitu keutuhan gramatikal. Secara umumnya, gramatikal bermaksud nahwan atau tata bahasa. Manakala makna gramatikal pula adalah makna yang hadir akibat proses gramatikal. Secara ringkasnya, keutuhan gramatikal merupakan hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Terdapat 4 jenis keutuhan gramatikal dalam sesuatu wacana, iaitu penanda rujukan, penanda penggantian, penanda elipsis dan akhir sekali penanda penghubung. Setelah saya analisis artikel ini, terdapat 3 jenis keutuhan gramatikal, iaitu penanda penghubung, penanda elipsis dan juga penanda rujukan. Yang pertama, jenis keutuhan yang ditemui adalah penanda elipsis. Jadi elipsis ialah unsur pelenyapan bagi mengelakkan pengulangan maklumat dalam ayat yang seterusnya. Secara ringkasnya, elipsis diguna untuk menggugurkan frasa yang telah diketahui oleh pembaca. Jika dilihat dalam potongan artikel ini, perkataan bahasa Melayu dilenyapkan dengan tujuan untuk mengelakkan pengulangan sesuatu maklumat dengan perkataan yang sama. Untuk bahagian seterusnya adalah penanda penghubung. Jadi, penanda penghubung berfungsi untuk menjalinkan perkataan dengan perkataan atau klausa dengan klausa. Penanda penghubung digunakan untuk menyatakan pelbagai jenis hubungan. Di dalam artikel ini, penanda penghubung pengembangan idea telah digunakan. Di dalam potongan artikel ini, perkataan oleh itu dan juga dan merujuk kepada penanda penghubung pengembangan idea. Akhir sekali, keutuhan gramatikal yang dianalisis adalah penanda rujukan. Penanda rujukan ialah kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama tunjuk. Penggunaan penanda rujukan dalam wacana mempunyai ciri keutuhan gramatikal adalah penggunaan kata ganti nama orang seperti dia dan saya, serta kata ganti nama tunjuk seperti itu dan ini. Jadi, potongan artikel ini menunjukkan perkataan ini merupakan penanda rujukan. Kita bergerak kepada keutuhan fonologi, dapat dilihat daripada segi hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Ini dapat menimbulkan hubungan semantik di antara bahagian wacana. Intonasi berperanan penting sebagai penanda dan pemisah frasa dan pembeza struktur ayat. Ayat ini boleh membawa maksud yang berbeza mengikut intonasi atau suara penuturnya. Contohnya, Alung sudah makan merupakan satu ayat penyata, manakala Alung sudah makan menjadikan ianya sebagai satu ayat tanya. Unsur-unsur dalam wacana tulisan juga terdapat unsur-unsur paralinguistik, di mana unsur-unsur paralinguistik ini merupakan alat-alat yang digunakan untuk memperjelaskan persembahan wacana seperti tanda baca, contohnya noktah, koma, titik bertindih dan sebagainya. Jadi terdapatnya beberapa unsur linguistik dalam artikel pada hari ini. Saya bacakan teks. Takrif maksud rasmi bagi bahasa Melayu dari segi undang-undang ialah apa-apa jua maksud kerajaan, sama ada kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri, dan termasuklah apa-apa maksud sesuatu bagi pihak berkuasa awam. Jadi unsur-unsur paralinguistik yang ada di sini dapat dilihat dengan apa yang saya highlightkan adalah pengikat kata di antara maksud rasmi tersebut. Dan yang kedua, ayat yang bermula dengan takrif ini dinyatakan di bawah perkara 156-6, Perlembagaan Persekutuan dan Seksyen 1, Akta Bahasa Kebahasaan 1967. Jadi terdapatnya koma pada ayat-ayat tersebut menunjukkan adanya unsur-unsur paralinguistik dalam artikel ini. Seterusnya ialah aplikasi keutuhan wacana dalam penulisan ilmiah. Penulisan wacana amat memberi impak yang besar di dalam penulisan akademik belajar.
Dengan adanya penanda wacana, penulisan akademik pelajar akan menjadi lebih baik dan teratur. Contoh penanda wacana yang dapat saya berikan ialah seperti selain itu, oleh kerana itu, di samping itu. Okay, jadi berdasarkan artikel yang saya cari, saya mendapati bahawa terdapat banyak penanda wacana yang digunakan. Antaranya seperti yang telah saya tampilkan di dalam pembentangan saya, yakni lantaran hal itu dan oleh itu. Masih banyak lagi yang terdapat di dalam artikel selain ini. Seterusnya, penggunaan bahasa komunikatif yang formal. Penggunaan bahasa komunikatif yang formal ini biasa digunakan dalam bahasa rasmi dan bebas dari unsur selenge, bahasa pasar, bahasa basahan, bahasa halus dan bahasa kasar dan dialek. Bahasa formal ini terikat dengan ragam bahasa yang mementingkan ayat dan imbuhan yang gramatis, seperti sebutan dan intonasi suara yang tepat serta pilihan kosakata yang tepat. Jadi, penggunaan bahasa komunikatif yang formal ini mempunyai ciri-ciri yang dapat dikembangkan dengan menciptakan suasana pergaulan yang harmoni, situasi yang sportif dan suasana yang menarik pembaca untuk terus berkomunikasi. Dalam konteks lisan, penggunaan bahasa komunikatif ini adalah salah satu komunikasi yang memperlihatkan rasa senang antara dua pihak dan mudah bekerjasama dengan orang lain. Dalam konteks penulisan pula, penggunaan bahasa komunikatif yang formal ini lebih bersifat spesifik kepada isi dan fakta, mudah untuk difahami dan berupaya untuk menyampaikan maksud kepada pembacanya. Jadi contoh penggunaan bahasa komunikatif yang formal yang berada dalam artikel adalah: dalam era kemajuan teknologi digital, bahasa Melayu moden menghadapi pelbagai cabaran bagi mengekalkannya sebagai bahasa rasmi, bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu. Dalam ayat ini, ia menerangkan cabaran yang dihadapi oleh bahasa Melayu dalam era teknologi digital untuk mengekalkan kedudukannya sebagai bahasa rasmi, bahasa kebangsaan dan ilmu. Jadi jelas di sini terdapatnya isi, iaitu bahasa Melayu moden sendiri, dan fakta ialah menghadapi pelbagai cabaran untuk mengekalkannya. Jadi ini menjadikan ia mudah untuk difahami dan berupaya untuk menyampaikan maksud tersebut kepada pembaca itu sendiri. Penulisan secara objektif. Penulisan secara objektif ini menyampaikan maklumat atau fakta yang tepat dan benar tanpa berat sebelah atau pokok tambah. Jadi dalam penulisan secara objektif ini, penggunaan perkataannya yang neutral dan tidak mengandungi nilai-nilai emotif dan ambiguiti. Jadi nilai-nilai emotif ni merujuk kepada elemen yang membangkitkan perasaan dan emosi dalam karya seni, sastra atau komunikasi. Nilai bagi ambiguiti pula merujuk kepada keadaan di mana sesuatu itu boleh ditafsirkan dengan lebih dari satu cara. Jadi dalam penulisan secara objektif ini, kita hanya menyampaikan maklumat atau fakta yang tepat dan benar. Jadi perbincangan secara objektif selalunya menekankan perkara-perkara yang serius, konkret dan mantap. Fakta-faktanya juga disampaikan dan disokong oleh bukti yang kukuh. Jadi contoh penulisan secara objektif yang berada dalam artikel adalah: sejarah mencatatkan bahawa bahasa Melayu ini diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan yang termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan 1957. Jadi di dalam ayat ini jelas menggunakan rujukan fakta sejarah untuk menjelaskan kedudukan bahasa Melayu tanpa menambah sebarang unsur emosi. Jadi jelaslah di sini dalam contoh ayat ini hanya menggunakan fakta-fakta sahaja dan disokong dengan bukti yang kukuh. Penulisan ayat yang jelas. Terdapat dua perkara yang berada dalam penulisan ayat yang jelas, iaitu ayat topik dan ayat isi. Ayat topik merupakan pernyataan yang lebih umum daripada pernyataan yang lain. Dalam ayat topik ini juga dia dikenali sebagai idea utama. Jadi ayat topik ini ia menyatakan idea utama atau pokok perbahasan dalam sesebuah penulisan tersebut. Biasanya ayat topik ini berada pada awal penulisan atau
boleh juga dijadikan di tengah atau akhir penulisan tersebut. Ayat topik ini dia memberikan gambaran umum tentang apa yang akan dibahaskan atau dibincangkan dalam penulisan. Dia juga membantu pembaca untuk memahami fokus penulisan tersebut. Jadi untuk yang kedua, ayat isi. Ayat isi ialah isi atau hujah tersebut memainkan peranan penting dalam sebuah perenggan. Ayat ini berfungsi sebagai menyokong dan memperkukuhkan ayat topik. Jadi fungsi ayat isi ini dia memberikan penjelasan yang lebih lanjut tentang tema yang dibahaskan atau dibacakan, dibincangkan. Ayat isi ini juga dia menghadirkan bukti atau alasan untuk dalam penulisan tersebut. Bagi ayat isi ini juga dia membantu untuk memperluaskan lagi penulisan tersebut dengan menghadirkan contoh, fakta atau data yang tersendiri. Ayat isi ini biasanya terdiri daripada beberapa perkataan yang saling berkait dan bentuk satu kesatuan dalam menyampaikan satu informasi atau maklumat. Contoh penulisan ayat yang jelas yang terdapat dalam artikel ini adalah kini banyak istilah dan perkataan baharu telah diwujudkan semasa pandemik COVID-19 menyerang Malaysia dan dunia. Jadi ayat ini menerangkan situasi semasa yang dihadapi oleh bahasa Melayu dengan penggunaan istilah yang tepat dan jelas. Jadi ayat ini menunjukkan bagaimana penulisan yang jelas ini digunakan dalam artikel untuk menyampaikan maklumat secara berkesan kepada pembaca tersebut. Seterusnya, langkah-langkah dalam penulisan penting untuk memastikan kejelasan dalam penulisan. Antara langkah untuk menghasilkan penulisan yang teratur ialah pemilihan masalah dan topik penulisan, mengumpul maklumat atau data untuk penulisan, seterusnya menyusun atau mengorganisasikan data untuk menghasilkan satu penjelasan yang baik, seterusnya meneliti semua hasil penulisan dengan membuat penambahbaikan dan akhir sekali menyemak hasil penulisan untuk memastikan tiada kesalahan tata bahasa dan kesalahan teknikal. Dan secara ringkasnya, kejelasan penulisan boleh dikenal pasti melalui kejelasan ayat sebagai perkara yang sangat penting untuk diberikan perhatian dalam sesuatu penulisan akademik agar lebih difahami. Pemilihan ayat pendek boleh membantu mewujudkan koheran atau kesinambungan dalam penulisan. Manakala penggunaan ayat yang panjang membantu sifat kohesi atau kekuatan di dalam penulisan akademik di samping kejelasan isi yang memainkan peranan penting dalam menyemak semula panjang atau pendek ayat. Baiklah, seterusnya langkah-langkah dalam penulisan yang teratur. Langkah penulisan yang teratur adalah perkara penting yang perlu dititikberatkan dalam menghasilkan penulisan akademik. Terdapat beberapa langkah untuk menghasilkan penulisan secara terancang dengan perkara yang berikut. Termasuklah mulakan proses penulisan seawal yang boleh, mengkaji dan menentukan kehendak soalan, memikirkan hala tuju untuk merancang penulisan, membina kerangka awal sebagai panduan menulis dan mengembangkan idea, mencari maklumat berkaitan tajuk dan isi kandungan, membuat nota berdasarkan bahan akademik yang dibaca, seterusnya mengemaskini rangka esei berdasarkan maklumat baharu yang diperoleh dan mulakan proses penulisan draft yang pertama, dan akhir sekali semak draft pertama dan tambah baik pengolahan idea sehingga memenuhi semua kehendak soalan dengan sempurna. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan perkembangan idea secara logik, iaitu koheren dan kohesi. Ia terbahagi kepada dua, iaitu koheren dalam penulisan akademik dan kohesi dalam penulisan akademik. Jadi terlebih dahulu saya akan menerangkan berkaitan koheren dalam penulisan akademik. Persoalannya, apakah koheren dan bagaimana untuk mengenal pasti dalam sebuah penulisan? Yang pertama, koheren dapat dilihat melalui kesepaduan antara satu bahagian dengan bahagian yang lain sehingga ayat-ayat memiliki kesatuan makna yang utuh. Yang kedua ialah dalam penulisan yang koheren, idea-idea dihuraikan dengan jelas dan dalam urutan logik serta disokong oleh bukti dan contoh. Pengembangan idea disusun menggunakan perenggan yang jelas. Yang ketiga dan yang terakhir, faktor-faktor kejelasan koheren memudahkan pembaca untuk mengikuti hujah dan tujuan penulis tersebut. Jadi,
Ciri kohesi yang pertama dalam penulisan akademik ialah berbagai-bagai struktur ayat. Setiap penulisan ayat jelas pertautannya dan setiap hujah dapat mengekalkan perkaitan wacana terhadap isi utama. Jadi contoh daripada artikel ialah contoh pertama, iaitu ayat pernyataan. Terjemahan perkataan baharu perlulah cepat dan pantas diakses serta mesra pengguna dan mudah diterima. Yang kedua ialah ayat kompleks. Setiap pengguna bahasa Melayu mestilah faham dan mempunyai ilmu serta kesedaran tinggi tentang betapa pentingnya bahasa Melayu dimartabatkan sebagai bahasa ilmu di media sosial dan media baharu. Dan yang terakhir ialah ayat majmuk. Contohnya, oleh itu bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan memainkan peranan yang penting untuk mencapai aspirasi dalam tempoh 10 tahun akan datang. Yang kedua ialah menggunakan tanda baca yang betul. Tanda baca difahami sebagai simbol yang memainkan peranan untuk menunjukkan struktur dalam penulisan, menentukan intonasi dan jeda dalam proses pembacaan. Sebagai contoh yang dapat saya tampilkan kepada kamu semua, daripada artikel yang telah saya cari, saya mendapati bahawa penggunaan koma memainkan peranan yang penting dalam intonasi kita. Sebagai contoh, jika semua pengguna bahasa Melayu faham, berilmu pengetahuan dan mempunyai kesedaran yang tinggi, semua perkara ini boleh diatasi dengan mudah. Yang ketiga ialah perenggan dibina dengan baik. Perenggan isi kandungan dinyatakan dengan jelas sebagai asas pengembangan idea yang mengutarakan idea utama bagi setiap perenggan. Manakala perenggan penutup jelas menunjukkan rumusan atau kesimpulan yang menjadi penutup kepada keseluruhan perbincangan dalam penulisan. Jadi contoh daripada artikel yang saya petik ialah kesimpulannya, sebagai bahasa ilmu dan bahasa moden, bahasa Melayu juga janganlah terpinggir di media baharu dan di media sosial. Yang keempat ialah penggunaan kata hubung yang tepat. Kata hubung ialah perkataan atau frasa yang digunakan untuk menggabungkan perkataan dengan perkataan, rangkai kata dengan rangkai kata atau ayat dengan ayat. Penggunaan penanda wacana yang sesuai seharusnya digunakan untuk menunjukkan peralihan atau kesinambungan daripada satu perenggan kepada perenggan yang lain. Jadi, contoh kata hubung yang dapat saya kongsikan seperti dan, atau, tetapi, kerana, walaupun, apabila, sama ada, atau bukan sahaja, malah. Dan yang terakhir iaitu yang kelima ialah peralihan antara perenggan dengan bahagian-bahagian lain adalah tepat. Penulisan menunjukkan peralihan perenggan yang baik dan dapat mengekalkan kesepaduan, pautan, turutan dan kesinambungan dengan bahagian yang lain. Jadi contoh yang terdapat daripada artikel yang kami buat ialah contohnya, perenggan pertama membincangkan cabaran umum terhadap bahasa Melayu dalam era digital, diikuti dengan sejarah dan peruntukan undang-undang mengenai kedudukannya dalam perenggan kedua. Seterusnya, perenggan-perenggan berikut memperluaskan perbincangan dengan mengupas implikasi semasa dan perubahan dalam penggunaan istilah yang diperkenalkan semasa pandemik. Setiap bahagian ini dihubungkan dengan baik untuk memastikan aliran topik yang lancar. Saya akan menerangkan aplikasi kejelasan dalam penulisan akademik.
bagi aspek pengenalan. Seperti yang kita semua sudah sedia maklum, bahagian pengenalan memainkan peranan penting sebagai mukaddimah yang dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang penulisan. Jadi, pada pembentangan saya pada kali ini, saya ada sediakan 2 contoh pengenalan. Yang pertama ialah pengenalan dengan permulaan pantun. Sebagai contoh, melati kuntum tumbuh melata, saya merbah di pohon cemara. Selamat pagi, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Jadi itu merupakan pembukaan perenggan dari aspek pantun. Yang kedua ialah persoalan. Contohnya, adakah kita benar-benar sedar tentang kesan penggunaan teknologi dalam kehidupan seharian kita? Teknik ini membolehkan penulis merangsang pemikiran kritikal, mencetuskan perbincangan atau mengarahkan fokus pembaca kepada isu yang ingin dibincangkan. Jadi ini boleh dijadikan sebagai daya tarikan supaya lebih ramai orang ingin membaca penulisan kita. Seterusnya, saya akan menerangkan aplikasi kejelasan dalam penulisan akademik. Di sini saya ada sediakan 2 contoh isi kandungan, iaitu dengan tanpa perenggan dan berperenggan. Jadi, berdasarkan artikel yang telah kami cari, jadi saya mengambil contoh ini untuk menerangkan tentang aplikasi kejelasan dalam penulisan akademik, yakni tanpa perenggan. Seperti yang boleh kita lihat, saya meng-highlightkan perkataan dalam era kemajuan teknologi digital. Antara cabaran tersebut, dan jika semua pengguna bahasa Melayu faham, itu merupakan ayat yang saya ambil bagi menerangkan berkaitan tanpa perenggan. Dalam penulisan akademik, keutuhan wacana tidak boleh dipandang ringan. Keutuhan wacana perlu difahami dengan mendalam bagi memastikan aspek penting ini tetap menjadi asas kukuhnya satu-satu penulisan untuk dianggap sebagai hasil penulisan ilmiah atau hanya sekadar penulisan yang tidak memberi apa-apa manfaat dan sumbangan kepada perkembangan intelektual. Penerima maklumat atau pembaca yang mahir tentang penulisan akademik lebih mudah mengesan kelemahan dalam keutuhan wacana melalui pelbagai perkara termasuk susunan idea yang tidak teratur dan tidak berturutan, ayat-ayat yang tidak bersinambungan atau perkataan tidak membawa makna yang jelas. Baiklah, seterusnya saya akan terangkan tentang pengulangan. Pengulangan bermaksud setiap perkataan diulang secara penuh tanpa memberikan sebarang perubahan sama ada bunyi atau maksudnya. Jadi setelah dianalisis, potongan artikel ini terdapat perkataan yang diulang, iaitu perkataan perpaduan. Perkataan perpaduan digunakan secara berulang dengan perkataan penuh tanpa penambahan imbuhan dan tidak mengubah makna. Jadi perkataan perpaduan dianggap penting untuk memberikan penekanan terhadap pembaca untuk memahami konteks yang disampaikan di dalam artikel ini.